Ya, salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran saya Fako. Saya tidak tahu sama ada sudah tahu pasal bantuan ini. Tapi mari kita tengok, apakah itu Bumiputra Relief Financing atau kita sebagai BRF. Jadi BRF merupakan sebuah inisiatif yang disediakan oleh Kementerian Kewangan Malaysia MOF melalui Pelan Jana Semula Ekonomi atau gelar sebagai penjana dalam memberi sokongan kepada usahawan dan perniagaan Bumiputra yang terjejas kesan daripada penyusutan ekonomi akibat penularan pandemik COVID-19. Jadi pembayaran ini dilaksanakan oleh Perbadanan Usahawan Nasional Berhad ataupun PUNB, dan pembayaran ini juga bagi memastikan kemampanan dan kestabilan perniagaan Bumiputra kembali pulih serta dapat menyesuaikan perniagaan dengan model yang baru, ekoran perubahan norma pasaran ekonomi dan persekitaran. Jom kita tengok pakej pembayarannya. Ya, jumlah pembiayaan adalah di antara RM100,000 hingga RM1 juta. Dan skop pembiayaan termasuklah modal kerja, perbelanjaan operasi 6 bulan maksimum, dan untuk sistem otomasi dan peralatan, dan perbelanjaan untuk melaksanakan amalan berkaitan prosedur operasi standard iaitu SOP COVID-19. Okay. Jadi tempoh pembiayaan adalah 5.5, 5,5 tahun maksimum, termasuk 6 bulan moratorium secara automatik kepada prinsipal dan keuntungan. Dan kadar keuntungan adalah 3.5% tahun berdasarkan pengkiraan asas bulanan. Dan tempoh ketersediaan pembiayaan bermula dari tarikh pengumuman sehingga 30 November 2020 atau sehingga keseluruhan pembiayaan telah disalurkan mana-mana yang terdahulu. Okey. Jadi apakah syarat kelayakannya? Jom kita tengok. Kelayakan adalah perniagaan Bumiputra yang terjejas akibat daripada ekonomi merundum disebabkan oleh pandemik COVID-19 dengan minimum hasil perolehan jualan sebanyak RM300,000 setahun. Syarikat berkaitan dengan Syarikat Suruhanjaya Malaysia SSM, Lembaga Hasil Dalam Negeri RHDN, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso atau badan-badan kerajaan atau pihak berkuasa tempatan yang diiktiraf. Ini tidak termasuk entiti yang tersenarai di Bursa Malaysia dan syarikat-syarikat subsidiari entiti berikut: syarikat senarai awam tempatan atau asing, syarikat multinasional MNC ataupun firma besar, syarikat berkaitan kerajaan GLC, syarikat Menteri Kewangan diperbadankan MKDS, syarikat milik kerajaan negeri, koperasi. Jadi perniagaan milik Bumiputra sekurang-kurangnya 70% pemegang saham syarikat adalah Bumiputra dan rekod kewangan yang memuaskan. Okay, jom kita tengok sektor ataupun industri pembiayaan. Okay. Sektor yang dibiayai adalah termasuklah: pertama, peruncitan dan peredaran perdagangan; kedua, pembuatan dan kejuruteraan; ketiga, sistem dan otomasi; keempat, kesihatan; kelima, hospitality; keenam, penggerak perniagaan. Ini termasuklah pembangunan perisian, logistik, dan penggunaan dan perkhidmatan penghantaran. Ketujuh, kreatif. Yang ini termasuk kraft tangan, cender hati, seni lukis, seni halus itu kaligrafi, animasi, infografi, hiasan dalaman dan fashion. Dan sektor yang tidak dibiaya termasuklah pertanian dan pelamongan; kedua, perumahan dan hartanah; ketiga, perniagaan yang tidak patuh syariah; keempat, kewangan, iaitu pembiayaan dan pajakan sama ada
produk kewangan atau bukan kewangan, Bitcoin, dagangan wang asing, Forex, pajak gadai, dan perkhidmatan kiriman wang. Yang ini sektor yang tidak akan dibiaya. Right. Jadi proses permohonan adalah berikut. Untuk permohonan, pemohon boleh menghantar permohonan berserta dokumen diperlukan secara atas talian di portal rasmi PUNB. So jadi anda boleh pergi ke punb.com.my untuk hantar permohonan anda. Kedua, penilaian dan kelulusan. Jadi pegawai PUNB akan menilai dan menyemak dokumen permohonan bagi proses kelulusan oleh jawatan kuasa penilaian. Setelah selesai proses penilaian dan semakan, PUNB akan menghubungi pemohon melalui panggilan telefon, email atau SMS bagi memaklumkan status kelulusan permohonan untuk proses seterusnya, tanda tangan dan serahan surat tawaran pembiayaan. Okay. Next, pengeluaran dana dan pelaksanaan. Jadi setelah kesemua dokumen dan syarat pengeluaran dana dipenuhi dan mendapat kelulusan, PUNB akan menyalurkan pembiayaan kepada usahawan yang layak bagi tujuan yang telah dipersetujui. Okay. Jadi mari kita tengok senarai dokumen yang diperlukan. Okay. Dan tuan-tuan dan puan-puan perlu bawa dokumen berkanun syarikat seperti M&A borang 24, borang 44 dan borang 49 ini bagi syarikat yang sendirian berhad, ataupun borang BND milikan tunggal ataupun berkongsian, sijil ataupun kelayakan profesional untuk guaman, arkitek, perakaunan dan jika ada, dan untuk sendirian berhad, penyata KWSP, RHDN dan perkeso dan lain-lain dokumen yang berkaitan. Kedua, B. Anda perlu bawa penyata kewangan yang telah diaudit bagi tempoh 2 tahun terkini. Ini bagi syarikat yang ada sendirian berhad. Okey, C. Akaun pengurusan 2019 sendirian berhad. Laporan jualan bulanan 2019 dan 2020. Penyata akaun bank bagi tempoh 12 bulan yang terkini. Profil syarikat sekiranya ada. G. Senarai penganugerahan kontrak atau membukti kontrak-kontrak terdahulu sekiranya ada. H. Surat atau sebarang bukti bagi moratorium yang telah diberikan oleh pihak bank bagi pembiayaan yang sedia ada. Kita sambung. I. Salinan kad pengenalan pengarah atau rakan kongsi ataupun pemilik tunggal ataupun pemegang saham. J. Borang persetujuan bagi pengesahan rekod kredit pemohon. K. Penyerahan lesen daripada pihak berkuasa tempatan dan persekutuan yang relevan serta perjanjian penyewaan yang sah. Dan I. Bukti perniagaan terkesan daripada ekonomi yang merundum disebabkan oleh pandemik COVID-19 jika ada, seperti surat fasiliti pembiayaan, penstrukturan dan penjadualan semula dari institusi kewangan lain, diskaun sewaan atau pengecualian dari pemilik hartanah jika melibatkan premis dan berkaitan. Jadi apakah keistimewaan pembiayaan ini? Okay. Pemberian moratorium selama 6 bulan secara automatik dari tarikh pengeluaran dana. Jadi tiada percakaran diperlukan dan kelulusan pembiayaan dalam tempoh 21 hari bekerja berserta dokumen dan maklumat yang lengkap. Jadi tuan-tuan dan puan harus tahu di sini ada yuran yang akan dikenakan kepada usahawan yang akan ditolak terus daripada pembiayaan. E termasuklah yuran pemprosesan, B yuran dokumentasi, C yuran stamp duty, okay. D 3 bulan deposit security, dan E takaful hayat dan premis. Ya tuan-tuan dan puan, saya harap video ini dapat memberi sedikit bantuan dan maklumat kepada anda, terutama usahawan Bumi Putra yang ingin memohon bantuan dana ini. Jadi sila sebarkan kepada rakan-rakan anda yang ingin tahu dan jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.